Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam rancangan Kafa di Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pada hari ini dapat lagi sama-sama kita di dalam rancangan Kafa di Hijrah bersama dengan Ustaz Muhammad Zulkifli bin Abdullah yang akan mengajar kamu, yang akan berkongsikan dengan kamu pada hari ini dalam subjek Jawi tahun 5. Sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita aminkan sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita, memberikan kelapangan dada untuk sama-sama kita mengingati apa yang Ustaz akan kongsikan pada hari ini. Adik-adik ingat tak? Pada 30 Januari yang lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan kes tertinggi COVID-19 iaitu 5,728 kes yang dicatatkan pada hari itu. Kenyataan yang saya sebutkan itu tadi berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Adik-adik tahu tak apa yang kita akan belajar pada hari ini? Kristina, ada nak teka ke? Amzar. Ya, betul. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan ayat penyata. Tetapi sebelum Ustaz hurai lebih panjang lebar berkenaan dengan ayat penyata, ada lagi ayat-ayat yang lain. Jom sama-sama sebut dengan Ustaz. Yang pertama, ayat nafi. Apa contoh ayat nafi? Siapa nak jawab? Alif nak jawab ke? Contoh ayat nafi adalah, sekejap Ustaz fikir. Saya tidak suka makan makanan yang pedas. Apa kata kunci yang ada dalam tu? Pandai pun Adam. Perkataan tidak. Contoh yang kedua. Dia bukan jururawat tetapi doktor. Apa kata kunci yang ada dalam tu? Pandai. Yang ada kata kunci dalam tu adalah perkataan bukan. Dekat situ kita dah tahu. Kata kunci untuk kita kenal itu adalah ayat nafi. Yang pertama, ada perkataan tidak. Yang kedua, ada perkataan bukan. Baiklah. Contoh ataupun jenis ayat yang kedua. Ayat apa? Ayat kehendak. Apa contoh ayat kehendak? Contoh ayat kehendak ialah, Ustaz fikir. Okey, baiklah. Kita dilarang untuk keluar rumah tanpa sebab yang munasabah. Itu contoh kepada ayat kehendak. Contoh lain, jemputlah datang ke rumah Ustaz minggu hadapan. Itu contoh saja. Janganlah betul-betul datang rumah Ustaz. Sekarang kan kita tak boleh berkumpul. Yang ketiga. Apa contoh yang ketiga? Apa jenis ayat yang ketiga? Jenis yang ketiga adalah ayat seruan. Apa contoh ayat seruan? Untuk makluman, ayat seruan ni kita nak menggambarkan kita punya perasaan. Contoh, ini mesti kamu selalu guna. Apa dia? Tahniah, kamu
telah berjaya di dalam peperiksaan. Contoh yang kedua. Amboi, cantik sungguh kamu hari ini. Yang ketiga, mesti kamu selalu guna ayat ni. Tahniah, kamu telah berjaya mendapat tempat yang pertama. Apa contoh yang kedua? Ustaz fikir jap. Amboi, manis sungguh kamu hari ini. Itu pun contoh bagi ayat seruan. Di akhir ayat seruan, mestilah diletakkan tanda seru. Yang keempat, ayat tanya. Ustaz bagi contoh. Situasi dia selepas kita pulang daripada sekolah. Apa dia? Kan, bila kita sampai sahaja dekat rumah, apa yang kita tanya dekat mak kita? Mak masak apa hari ni? Kan? Betul tak? Sebab apa? Sebab kita lapar. Kemudian mak pun menjawab ataupun ibu pun menjawab. Apa ibu tanya? Ahmad, kamu dah solat ke belum? Itu pun contoh ayat tanya. Lagi sekali Ustaz nak ingatkan. Pastikan di akhir ayat tanya ada tanda soal. Pandai Adam ni, dari tadi dia jawab ni. Tanda soal. Perlu diingatkan, tanda soal mestilah dalam bentuk penulisan jawi. Baiklah. Untuk hari ini, Ustaz akan cerita untuk kesemua-semua jenis ayat yang Ustaz sebut tadi. Yang Ustaz akan fokuskan pada hari ini adalah ayat penyata. Apa yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Kita tunggu. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Ustaz di dalam rancangan Kafa di Hijrah. Okey, baiklah. Sebelum rehat sebentar tadi, Ustaz ada bagi tahu, Ustaz akan fokuskan pada hari ini satu tajuk sahaja, iaitu ayat penyata. Tetapi sebelum Ustaz hurai lebih panjang lebar, Ustaz harapkan sepanjang pembelajaran pada hari ini, adik-adik dapat memahami apa itu pengertian ayat penyata. Yang kedua, Ustaz harapkan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik dapat menentukan ayat penyata di dalam teks ataupun petikan. Yang ketiga, Ustaz harapkan juga di sepanjang pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik dapat, yang paling penting ni yang paling penting, adik-adik dapat membaca ayat penyata dalam tulisan jawi dengan baik. Boleh adik-adik? Alhamdulillah. Okey, Ustaz teruskan. Ayat penyata. Tanda soal. Ayat penyata, tanda soal. Apa itu ayat penyata? Apa yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Adam lagi nak jawab. Apa Adam? Apa yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Tak berapa tepat. Alif. Alif nak jawab. Apa itu ayat penyata? Lagi sikit. Okey, tak apa. Hari ini Ustaz kongsikan apa yang dimaksudkan dengan ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan. Ingat betul-betul. Ayat yang menyatakan atau menerangkan tentang sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Tak faham lagi? Tak apa. Ustaz akan tuliskan contoh di hadapan. Tengok betul-betul. Sin, alif, ya. Saya. Sin. Minta maaf Wow, dia tak ada kepala pula. Salah tu kalau tak ada kepala. Sin. Waw. Kaf. Suka. Mim. Alif. Kaf. Nun. Makan. Sempit sikit lah, tak apa Boleh nampak kan?
Dal, waw, ro, ya, nun. Durian. Saya suka makan durian. Itu adalah contoh ayat penyata. Bila kita tengok dekat situ, apa tanda ayat penyata? Macam mana kita nak faham? Macam mana itu ayat penyata? Okey, tengok baik-baik. Saya. Contoh ustaz lah. Saya suka. Saya suka. Saya suka apa? Makan. Saya suka makan. Makan apa? Makan durian. Saya suka makan durian. Dia nak menceritakan tentang saya, diri ustaz. Apa yang ustaz suka? Suka makan. Makan apa? Makan durian. Dan jangan dilupakan tanda noktah. Boleh dapat? Poin yang kedua. Apa nama lain bagi ayat penyata? Dia ada nama lain. Apa nama dia? Ingat baik-baik. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita. Pandai ni, Alif ni. Daripada tadi dia jawab ni. Yang pertama, dia juga dikenali sebagai ayat berita dan juga ayat keterangan. Janganlah pula bila bukanya sekolah nanti, bila kita pergi ke sekolah, ustaz-ustazah di sekolah kamu mengajar, bila dia tanya dekat kamu, apa itu ayat keterangan? Kita dah mula menggelabah dah. Sedangkan ayat keterangan, samalah maksud dia dengan ayat penyata. Boleh dapat? Alhamdulillah. Yang ketiga, poin yang ketiga, perkara penting yang ketiga, pastikan di akhir ayat penyata kita sudahi dengan tanda noktah. Kita jangan sebut tanda titik. Salah tu. Kita mesti sebut tanda noktah. Macam contoh Ustaz tulis tadi. Saya suka makan durian. Contohlah, kalau kita tak letak noktah di situ, belum sempurna kita sebut sebagai ayat penyata. Baiklah. Daripada contoh yang kamu tengok tadi, daripada contoh yang kamu lihat di depan sini, Ustaz nak tekankan dua perkara penting dalam penulisan jawi. Apa dia? Yang pertama, pastikan. Ini whiteboard Ustaz asalnya tak ada garisan. Ustaz buat garisan. Supaya apa? Supaya kamu nampak huruf yang atas garisan dan bawah garisan. Sangat penting dalam penulisan tulisan jawi. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf jawi ada atas dan ada huruf yang di bawah. Baiklah. Untuk seterusnya, Ustaz akan berikan contoh berkenaan dengan ayat penyata. Kejap ya. Okey. Contoh untuk ayat penyata. Sesungguhnya solat itu adalah tiang agama. Dalam ayat tersebut, dia nak menceritakan tentang apa? Tentang solat. Apa yang dikaitkan dengan solat? Solat itu adalah tiang agama. Ibaratnya, kalau kita tak solat, runtuhlah agama kita. Begitulah juga dengan rumah. Bila rumah tak ada tiang, runtuhlah rumah itu. Itu sebahagian contoh yang Ustaz terangkan pada hari ini. Nak lagi contoh? Nak lagi contoh? Kita tunggu. Kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam rancangan Kafah di Hijrah. Tadi dah rehat kan? Dah pergi minum ke belum? Yang nak ke tandas tadi tu, dah ke tandas ke belum? Alhamdulillah. Dapatlah kita bersama-sama lagi dalam pembelajaran Jawi untuk tahun 5. Tadi Ustaz ada janji nak sambungkan lagi contoh. Apa lagi contoh untuk ayat penyata? Dengar baik-baik. Kucing kesayangan Sarah
hilang pagi semalam. Jangan dilupa tanda noktah di akhir ayat. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga. Musim buah durian akan bermula Mac nanti. Dalam ayat ini, dia nak ceritakan tentang apa? Tentang musim buah durian. Bila akan berlaku? Pada bulan Mac nanti. Itulah contoh kepada ayat penyata. Nak lagi? Adam nak lagi contoh? Semangat betul lah Adam ni. Ali pun nak juga? Tak apa, jangan risau. Ustaz ada sediakan satu video. Jom sama-sama kita saksikan video yang telah disediakan. Dah tengok video tadi? Cantik tak tulisan dia? Cantiklah. Orang yang tulis tu pun orang yang hebat. Okey. Dalam video tadi, apa yang ditulis? Siapa nak jawab? Tak apalah, biar Ustazlah bacakan untuk kamu. Saya suka belajar pelajaran Jawi. Ayat apa tu? Alif. Apa ayat tu? Wafiq. Apa ayat tu? Ayat penyata. Betul. Apa Aisyah? Salah. Aisyah bagi tahu salah sebab apa? Sebab dalam ayat tersebut tidak diletakkan tak letakkan apa? Pandai pun. Tidak diletakkan tanda noktah. Jadi ayat tersebut belum dikira sebagai ayat penyata. Okey, baiklah. Dalam ayat tersebut, Ustaz ada nyatakan, saya suka pelajaran Jawi. Baiklah, di sini Ustaz nak berikan sedikit kata-kata nasihat, motivasi. Dalam diri kita, kita kena tanamkan rasa suka, rasa seronok dalam belajar. Lebih-lebih lagi dalam pelajaran Jawi. Sebab apa? Sebab Imam Asy-Syafi'i ada menyebutkan, jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Apa tu? Bila kita ada rasa seronok, rasa gembira, rasa suka dalam diri kita untuk belajar sesuatu, secara tidak langsung perasaan malas, perasaan tak suka tak akan ada dalam diri kita. Jadi tak adalah kita tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi. Selepas habisnya ustaz ataupun ustazah huraikan sesuatu tajuk, apa yang kita buat di akhir pembelajaran? Adam lagi. Semangat betul Adam. Yang lain? Yang lain. Muaz. Muaz. Apa yang kita akan buat selepas habis pembelajaran? Seperti biasa, di akhir pembelajaran kita, apa yang ustaz-ustazah akan berikan kepada kamu sebagai pengukuhan kita pada hari ini? Aktiviti, latihan. Baiklah. Ada yang tanya tu, macam mana Ustaz? Ustaz di sini, kami semua di rumah. Macam mana kita nak buat latihan? Macam mana kita nak buat aktiviti? Jangan risau. Ustaz dah sediakan QR code. Kamu gunakan telefon pintar. Sebab apa? Sebab Ustaz rasa dan yakin sebahagian, kebanyakan daripada kamu mempunyai
telefon pintar. Gunakan telefon pintar kamu, scan QR code yang ada di kaca televisyen kamu, dan selepas kamu menjawab soalan-soalan yang dah disediakan, kamu jangan lupa ambil gambar dan muat naik di dalam media sosial. Jangan lupa hashtag Kafa di Hijrah. Baiklah adik-adik, kita sekarang dah berada di penghujung rancangan. Ustaz harapkan apa yang Ustaz kongsikan panjang lebar sebentar tadi, adik-adik dapat menguasai apa itu ayat penyata. Baiklah adik-adik, semoga kita dapat bertemu lagi di lain episod insya-Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk dan yang lemah itu datang daripada diri Ustaz sendiri. Sehingga kita bertemu lagi di lain episod insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة